Okay tu, ada satu soalan tu. Apa soalan? Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil meminta Wan Faisal supaya berdiam lebih baik daripada mengeluarkan kenyataan yang tak tepat mengenai draft perjanjian itu. Wan Faisal ini, saya rasa salah seorang daripada ahli parlimen yang terencak akal. Sebab tak ramai orang ada kualiti macam ini, tuan-tuan. Bila negara berhadapan dengan lockdown, dia keluar cadangan bodoh bagi menyelesaikan masalah lockdown tu. Dia suruh negara citak duit, macam dulu zaman Perang Dunia Kedua, orang Jepun boleh citak duit pokok pisang tu kan. Dia ingat boleh citak duit Malaysia ni macam tu. Ini semua orang yang dia cakap dulu, dia fikir kemudian, tuan-tuan. Kemudian bila time nak menyelesaikan masalah orang tengah susah akibat daripada abah kau tu menjadi Perdana Menteri, di lockdown satu negara, dia keluar pula cadangan supaya kerajaan ni bayar semua sekali, lupuskan hutang-hutang yang dimiliki oleh the B40. Kalau ada manusia yang boleh berfikir macam ni, dia tak tahu bahawa setiap hutang ni bank kena tanggung, Kalau nak hapuskan boleh, tak ada masalah, tapi kerajaan kena tanggung semua hutang B40 ni. Bagaimana kerajaan nak kaut ke duit nak bayar hutang B40? So orang yang cakap ni dia tak berfikir ni. Saya rasa tepatlah apa yang YB Fahmi cakap, lebih baik dia jangan banyak cakap, sebab dia tak tahulah dia punya tempurung kelapa kepala lutut dia ni selalu berfikir sebelum mengatasi apa yang ada di antara dua telinga dia. Dia banyak pakai tempurung kepala lutut untuk berfikir. So betul lah YB Fahmi cakap tu, lebih baik dia jangan keluar kenyataan, sebab ianya akan menyerlahkan perjumpaan yang dibuat oleh Hamzah Zainuddin dengan TPM2. TPM2 hanya hadir untuk mendengar apa yang ditawarkan oleh pihak pembangkang, what they want to offer, Tidak ada pun sebarang persetujuan, malah tidak ada draft pun perjanjian seperti mana yang difitnah oleh Hamzah ni. Tak ada. Seperti mana yang disembang oleh Wan Ahmad Faisal ni. Tidak ada, tuan-tuan. Tidak ada sebarang perjanjian. Okey, ada lagi? Satu lagi soalan tu. Setiausaha Agung PKR Saifuddin Nasution Ismail berharap Anwar Ibrahim akan berkhidmat sebagai Perdana Menteri untuk penggal kedua. Boleh komen sikit? Saya yakin kalau kita punya kerajaan ini boleh mengembalikan kedudukan ekonomi dengan baik, boleh menyelesaikan isu-isu berkaitan dengan rakyat ni dengan baik, mendengar keluh kesah denyut nadi rakyat di bawah, saya rasa tidak ada masalah untuk mendapat peluang kedua dalam memberikan khidmat sebagai Perdana Menteri. Tak ada masalah. Tetapi bagi saya hari ini kerajaan kena fokus 3 tahun setengah ataupun mungkin 3 tahun daripada sekarang ni. Mereka kena all out bantu rakyat ini untuk supaya rakyat dapat merasakan bahawa di bawah pemerintahan PMX ini keadaan mereka lebih baik berbanding dengan zaman Ismail Sabri, zaman Muhyiddin Yassin, zaman Mahathir, barulah peluang untuk kita dapatkan sokongan rakyat Malaysia menjelang PRU ke-16 tu cerah. Itu penting tu, tuan-tuan. Itu sangat penting. Okey? Ya. Ada lagi? Tak ada? Ada penonton yang nak bercakap ni. Ada yang tulis sini no DAP. Saya nak tanya dengan tuan-tuan kalau tuan-tuan tak nak DAP ni, tuan-tuan nak apa? Nak lingkupkan negara? Dia simple lah. Saya nak bagi orang yang pro kepada Perikatan Nasional ni faham kalau misalnya orang UMNO khianat UMNO dan sokong Muhyiddin
selepas PRU 15 hari tu, yang 10 orang yang khianat ni, kalau mereka punya undi diambil kira pun, Muhyiddin hanya dapat bentuk kerajaan dengan 115 kursi saja. Masa Muhyiddin ada 114 kursi, Muhyiddin tergolek tau daripada jadi Perdana Menteri. Dan akhirnya pelaburan langsung asing keluar daripada negara ni. Orang nampak kerajaan 114 orang ni tidak kukuh, tidak stabil, dan bila berubah, bila masa, orang tak nak melabur dalam negara kita. Bila orang tak nak melabur dalam negara kita ni, pertumbuhan ekonomi kita akan menguncur, kadar pengangguran akan meningkat, kadar jenayah akan meningkat, kan? Bantuan yang kita boleh berikan balik pada rakyat, saudara, makin sikit. Dan bila politik tidak stabil, kerajaan tidak ada 2/3 majoriti, maka apa akan berlaku? Bila ada orang nak buat undi tak percaya je, di lockdown satu negara. Dulu ada alasan COVID, kan? Selepas ni apa alasan yang Muhyiddin nak gunakan? Bila lockdown satu negara, orang tak boleh cari makan secara sempurna. Ada yang boleh kerja, ada yang tak boleh kerja. Bila orang yang boleh kerja, tapi separuh orang tak boleh bekerja, contohnya macam pemandu teksi, pemandu Grab, dia orang boleh keluar kerja. Tapi kalau ada separuh tak boleh kerja, maka orang yang patut dia bawa pergi kerja pun dia tak boleh bawa. Last sekali, orang yang boleh bekerja pun tak boleh kerja. Mereka tak boleh hidangkan makanan bawah tudung saji. Last sekali, semua mengharapkan duit KWSP. Dapat duit KWSP, sekejap buka, sekejap tutup. Mula-mula boleh guna untuk modal berniaga, lepas sekejap buka, sekejap tutup. Last sekali modal berniaga pun habis, kena pinjam Along. Mula-mula boleh bayar Along, tapi sekejap buka, sekejap tutup. Last sekali Along pun tak boleh bayar. Dah. Mereka akhirnya berhutang dengan Along, lari daripada Along. Yang mana tak boleh tahan, kena kejar Along, bunuh diri sebagai langkah penyelesaian. 143% peningkatan jumlah bunuh diri zaman Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Jadi korang ni, betul lah kita nak orang Melayu merintah, tapi saya nak beritahu, Datuk Seri Anwar tu bukan Melayu ke? Fadilah Yusof tu bukan Melayu ke? Zahid Hamidi tu bukan Melayu ke? Tu semua Melayu juga. Bezanya, mereka ni bukan Melayu pengkhianat macam PAS dan juga Bersatu. Itu je beza dia. Kita bukan tak pernah bagi peluang pada Muhyiddin. Kita dah bagi peluang pada Muhyiddin, bagi peluang pada Haji Hadi. Last kali dia bully kita, dia tikam kita, dia khianat kita, dia mainkan kita di Sabah, dia tahan duit kita, dia sumbat pemimpin kita dalam penjara. Jangan lupa tu. Lepas tu dia berkompromi pula, dia kautim dengan orang-orang kita untuk sabotaj parti kita. Kerana takut kalau parti kita menang besar, kita boleh bentuk kajian secara bersendirian. Last kali parti kita melingkup tinggal hanya 30 kursi. Ini perbuatan puak PAS dengan Bersatu. Takkan kita bodoh nak bagi peluang untuk mereka perintah semula. Kalaupun kita setujulah dengan cadangan Bangang nak bekerjasama dengan PAS dengan Bersatu ni, tuan-tuan, 115 kursi. 115 kursi, pelabur lari yang akan merana paling teruk ialah orang Melayu, orang Bumi Putera. Kerana Bumi Putera 70% rakyat negara kita. Jadi kalau kita fikir Melayu, kita fikir di tangan Muhyiddin, di tangan Haji Hadi boleh menyelesaikan masalah Melayu, memang silap besar. Hari ini saya nak beritahu, BN dulu boleh perintah 61 tahun aman, damai, harmoni. Orang Melayu, India, Cina, Kadazan, Dusun, Lumbawang, Dayak, Iban, semua boleh cek makan. Sebab apa? Sebab dalam kerajaan Barisan Nasional ada sokongan orang Melayu, orang India, orang Cina, Kadazan, Dusun, semua. Hari ini kita tengok, masyarakat nombor 1 terbesar Bumi Putera, nombor 2 terbesar masyarakat Cina. Masyarakat Cina pilihan raya lepas, tuan-tuan, 97% bersama dengan Pakatan Harapan. Masyarakat India ketiga terbesar, saudara, 90% bersama dengan Pakatan Harapan. Dalam erti kata lain, kalau nak sebuah kerajaan yang stabil, dalam kerajaan itu mesti ada Pakatan Harapan.
So kalau misalnya BN tak kerjasama dengan Pakatan Harapan, kita tak boleh bentuk kerajaan yang stabil, yang kuat, yang ada 2/3. Bila kita tak bentuk kerajaan yang stabil, kuat, ada 2/3, maka yang paling teruk menjadi mangsa ialah bangsa Bumi Putera. Ini kena ingat betul-betul orang Melayu, kan? Jadi tak payahlah nak fobia tak tentu pasal DAP ni. Hari ni DAP bersama dengan UMNO. Dia orang ni DAP yang jauh lebih baik berbanding dengan DAP bersama dengan PAS, berbanding dengan DAP bersama dengan Bersatu dulu bawah Mahathir. Itu memang DAP pada ketika tu, kan? Dia pegang telur Mahathir, pegang telur PAS. Tapi alhamdulillah hari ni telah terbukti dalam banyak isu, bila ada pemimpin, bukan semua pemimpin tu pun masih lagi berkuasa dalam DAP. Orang macam Rahmat Sami tak ada kuasa dalam DAP. Orang macam Tony Puah tak ada kuasa dalam DAP. Dia orang buat cadangan apa pun tuan-tuan, kita baku sampah kan je, tak payah peduli. Tapi ada juga Menteri Kabinet buat cadangan, UMNO bantah. Ngah komen buat cadangan, UMNO bantah, tak jadi. Baru ni dalam isu kalimah Allah, even kenyataan yang dikeluarkan oleh MCA DAP, kita bantah tuan-tuan, kita pertahankan kita punya keputusan. Kita lawan penghinaan terhadap kalimah Allah ni, tak ada masalah. Jadi apa nak takut dengan DAP ni? Sama je, DAP ke, MCA ke, gerakan ke, dia orang ni semua manusia tuan-tuan. Bukannya dia orang ni dewa ke, bukannya dia orang ni malaikat ke, yang kita kena dengar semua cakap dia. Tak ada. Benda betul dia orang buat, kita sokong. Benda tak betul dia orang buat, tuan-tuan, kita bagi jaminan lawan, tetap lawan. Kita bagi jaminan. Tak betul, kita akan lawan. Kedudukan Islam, hak istimewa Melayu diperkotak-katikkan, kedudukan bahasa Melayu dipermainkan, kedudukan raja-raja Melayu dipermainkan. Saudara, UMNO tidak akan berdiam diri. Kawan-kawan PKR pun tak akan berdiam diri, kawan-kawan amanah pun tidak akan berdiam diri. Ini janji kita, insyaAllah. Okey? Ada 2 orang nak naik ni. Wah. Bagus, Jalan terus.